Assalamualaikum, Madini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Iskandar dan juga Nur Hayatul. Selamat pagi. Selamat pagi Selamat kembali. pagi. Selamat Hari Guru untuk Madini. Kita mengetahui Madini juga merupakan seorang pendidik ya. Ya, dulu pernah menjadi seorang pendidik ya. Memanglah kalau namanya cikgu, nada tu bekas Betul. cikgu tu kan. Pasti akan digelar cikgu. Jadi kalau Madini sendiri, pengalaman menjadi seorang guru mungkin sedikit ya. Ataupun dulu mungkin pengalaman Ada momen. momen-momen waktu di bangku sekolah ya. Mungkin sambutan hari gurunya macam mana. Dan kenapa ianya menjadi satu detik sejarah yang sukar dilupakan. Mungkin dapat dikongsikan sedikit bersama kita, silakan. Ya, memang di sewaktu bangku sekolah ataupun musim persekolahan pada zaman dulu ya, memang banyak pengalaman manis yang dilalui semasa waktu sekolah. Jadi ada sedikit cerita yang ingin dikongsikan ya. Pada masa itu Dani merupakan salah seorang penuntut yang begitu aktif dalam mengikuti pelbagai aktiviti dan juga acara yang telah dikelolakan oleh pihak sekolah, seperti membuat persembahan tarian, nyanyian, lakonan dan sebagainya. Sehingga ke satu hari itu Dani dilantik oleh guru-guru untuk mengajar mereka, guru-guru ini dan juga kaki tangan untuk membuat persembahan Hari Guru ya pada masa itu ya. Bayangkan saja umur Dani pada masa itu lingkungan 15 ke 16 tahun. Jadi Dani rasa betul-betul gemetar dan takut ya untuk mengajar mereka menari tarian tradisional Zapin. Itulah dengan adanya sokongan dan juga kata-kata semangat daripada guru-guru itu memberikan Dani kepercayaan untuk membuat mengajar mereka tarian Zapin, dan alhamdulillah mereka membuat persembahan yang terbaik, dan sehingga sekarang Dani mengingat kata-kata cikgu itu, iaitu sentiasa percaya pada diri sendiri. Kebolehan diri sendiri. Jadi jarang berlaku sebetulnya seorang student ataupun anak murid ya, anak didik mengajar pendidiknya ataupun mengajar gurunya ya, tapi mengikut bidang masing-masing lah. Tahu sebenarnya tu guru mendidik guru lah. Guru mendidik guru. Sebab jadi potensi tersebut sudah memang digilap daripada di bangku sekolah lagi sebetulnya ya. Jadi mungkin ya Madini, banyak info dan juga maklumat serta pengisian yang akan dibawakan dari daerah Black. Kami serahkan kepada Madini, silakan. Baiklah, terima kasih rakan tugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam ceria ya Odang, dan selamat menyambut Hari Guru ya kepada guru-guru di seluruh negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, terima kasih atas kesihatan Odang dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Blight. Seperti biasa kami akan menemani bis kita dan juga mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan tugas kita untuk hari ini. Dan untuk perkongsian bersamanya, keadaan cuaca di daerah Blight pada pagi ini dalam keadaan yang baik saja ya. Jadi apa saja perancangan bis kita pada hari Sabtu ini, semoga ianya berjalan dengan lancar, selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, terlebih dahulu saya akan mengongsikan dua info semasa yang berlaku di daerah Blight, iaitu mengenai dengan Pusat Promosi Kesihatan Bandar Seri Begawan akan mengadakan program kesihatan warga emas bagi daerah Blight pada hari ini Sabtu 24 September 2022, dan ianya akan bermula ya insya-Allah pada jam 9 pagi nanti, dan akan bertempat di perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan Kuala Belait. Dan info seterusnya iaitu mengenai dengan syarikat Sri Kandi Group of Companies akan mengadakan kempen kebersihan di kawasan pesisiran pantai Kuala Belait yang mana ianya akan diadakan ya pada hari Ahad 25 September 2022 bermula pada jam 7 pagi, dan tempat perhimpunan akan diadakan di Taman Jubli Perak Kuala Belait, dan seramai 150 orang peserta yang akan turut menjayakan kempen kebersihan ini, termasuklah kaki tangan dan juga ahli keluarga. Itu dia ada dua info semasa. Sekarang kita akan saksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama. Sarapan adalah kegiatan makan dan minum yang dilakukan antara bangun seawal pagi hingga jam 9 pagi untuk memenuhi sebahagian keperluan gizi harian dalam rangka mewujudkan hidup sihat, aktif dan produktif.
Siapa yang tidak mengenal roti? Roti adalah olahan lazat yang mengandungi karbohidrat yang dikenal oleh dunia sejak dahulu. Bahkan tidak terhitung sudah berapa banyak menu yang dibuat dengan berbahankan dasar roti. Dalam menghasilkan pembuatan roti, zaman ini roti dan pastry adalah di antara menu yang boleh didapati dalam pelbagai rupa, bentuk dan cita rasa. Bukan sekedar minat, bahkan minat juga dapat dijadikan sebuah idea usaha. Dengan kesungguhan dan ketekunan untuk memperdalam suatu minat yang disukai, dapat menjadi modal dasar untuk mengembangkan perusahaan yang menghasilkan pendapatan. Dayang Eunice Loh, berumur 24 tahun, yang memulakan kerjanya berawal dari minat hinggalah bertukar menjadi kerjayanya sekarang. Dialah pengusaha dan juga seorang pekerja di kedai rotinya sendiri. Dengan kesabaran dan tetap konsisten, beliau terus menumpukan perhatian sepenuhnya sebagai pengusaha Land Micro Bakery and Coffee yang berlokasi di Bandar Belait. 2 tahun lepas saya hanya cuba-cuba membuat kek di rumah. Beberapa bulan lalu saya mulai menjual di Instagram as a home-based business. Tetapi ketika itu ada juga banyak home-based business yang menjual kek. So saya cuba membuat pastry juga kerana keluarga saya minat pastry yang kami cuba di luar negeri. Responsnya baik sekali. So kami mula cadang membuka kedai fizikal. Kebanyakan cita rasa pastry dihasilkan oleh saya sendiri dari inspirasi makanan-makanan yang saya telah cuba. Ada juga input dari keluarga. Semuanya dipelajari sendiri dengan bantuan research online. Indah ada seseorang yang memberikan dorongan yang kuat, tetapi peranan keluarga sangat penting dalam menjadikan bakery ini reality. Lane dalam bahasa Inggeris bermakna street, iaitu lorong kecil. Ini adalah di mana kedai kami terletak. Micro bermakna kecil, oleh itu namanya dipilih sebagai Lane Micro Bakery. Tema kedai ini adalah memberi customer kami environment ataupun keadaan yang boleh menikmati pastry dan kopi seperti di Eropah. Di sini ada beberapa pastry yang kami menjual setiap hari, macam plain croissant, panau coklat. Tetapi kami juga ada pastry yang special mengikuti bahan segar yang ada di market. Cabaran terkini adalah naik harga raw ingredients kami. Bakery ini juga sejenis pekerjaan yang sangat labor intensif. Itu adalah 2 cabaran terbesar kami. Target utama kami adalah menjual pastry yang mempunyai kualiti yang konsisten dan juga yang dibincang tadi, yang memberi customer keadaan perasaan yang selesa. Jika ada impian masing-masing, jangan mimpi sahaja tetapi harus dilaksanakan, iaitu take action. Demi mengembangkan perniagaannya, beliau terus mencari inspirasi untuk mengkreasikan produknya dan menghasilkan pelbagai cetusan rasa roti, pastry dan air kopi yang sememangnya laris manis setiap hari. Bukan hanya roti dan pastry yang dihasilkan oleh beliau. Malahan, pelbagai perisa air kopi juga boleh didapati dalam bermacam campuran cita rasa. Sememangnya menjadi satu padanan menu yang mantap yang dicipta sendiri oleh beliau. Kunci kejayaan yang diraihnya saat ini adalah dengan tetap melakukan inovasi tanpa henti, mengasah ilmu dalam bidang pembuatan roti, pastry dan air kopi yang beliau miliki. Tahukah Auda,
roti adalah makanan yang tertua di dunia. Sejarah roti ada mengatakan bahawa roti pertama kali ditemukan di negara Mesir dan daerah Mesopotamia sekitar 12,000 tahun yang lalu. Masyarakat di sana gemar memakan gandum hinggalah suatu hari mereka mulai menemukan cara lain selain dimakan begitu sahaja, iaitu dengan menjadikannya sebagai adunan lalu dimasak di atas api. Itu dia ada bahan dikongsikan oleh rakan tugas kita Nurhana Najib Taib, iaitu mengenai dengan cetusan rasa laris manis ya. Dan setiap peniaga ataupun pengusaha pasti akan merasakan kegembiraannya bila produk ataupun jualan yang dihasilkan mendapat sambutan yang menggalakkan ya. Namun untuk mempertahankan status sebegini haruslah mengekalkan produk yang sentiasa berkualiti. Baiklah, itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah di lain kesempatan kami akan bawakan info-info semasa dan juga bahan lebih menarik dari daerah Belas. Sekarang kita serahkan kembali kepada rakan tugas kita yang berada di Bandar Seri Begawan. Silakan.